Had no need to fight tonight. Undang-undang merupakan susunan peraturan dan hukuman yang dibuat oleh badan pemerintahan sesebuah negara. Sastra undang-undang membawa erti kumpulan hasil penulisan tradisional Melayu yang menjadi bahan kajian tentang sistem pemerintahan, sistem pentadbiran dan susun lapis masyarakat lama menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2011. Dalam erti kata lain, kesusastraan undang-undang ialah sebuah genre karya berkaitan peraturan yang digunakan dalam sesebuah kelompok masyarakat alam Melayu pada suatu ketika dahulu. Pada alaf baharu, undang-undang masih digunakan namun ditambah baik mengikut keperluan dan tahap keberkesanan semasa. Kesusastraan undang-undang dapat dikategorikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan adat perpati yang dibawa oleh perantau Minangkabau. Adat ini memberi keistimewaan kepada kaum perempuan serta banyak dipraktikkan di Negeri Sembilan dan beberapa daerah sekitar Negeri Melaka dan Perak. Contoh undang-undang adat perpatih ialah seperti undang-undang adat dari Rembau dan undang-undang Sungai Ujong. Kumpulan yang kedua digelar adat Temenggung yang meliputi hukuman-hukuman jenayah, undang-undang laut serta pelabuhan yang bernaung di bawah pentadbiran Raja-Raja Melayu. Antara undang-undang adat Temenggung ialah Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Kedah dan Undang-Undang Palembang. Kumpulan ketiga ialah undang-undang Islam yang berakarkan kepada hukum fiqh mazhab Syafi'i, membicarakan mengenai nikah kahwin, cerai talak dan pembahagian harta pusaka. Seterusnya, kajian ini menumpukan penilaian terhadap sosiologi melalui karya Hang Nadim Laksamana Jihad hasil penulisan Abdul Latif Talib. Istilah sosiologi telah diperkenalkan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Positif Filosofi pada tahun 1842. Istilah sosiologi berasal dari perkataan Latin, iaitu socio yang membawa erti berkongsi. Istilah itu juga merupakan gabungan perkataan Yunani dan Rom yang bermaksud pengetahuan mengenai masyarakat. Teori sosiologi merupakan bidang yang memfokuskan kepada fenomena sosial, hubungan dan interaksi antara manusia menurut Waters 1994. Selain itu, menurut Jerry and Jerry pada tahun 1993, teori sosiologi ialah satu bentuk kajian saintifik mengenai masyarakat dari pelbagai perspektif, seperti fungsi masyarakat, bentuk organisasi sosial serta perkembangan budaya. Pada asasnya, teori sosiologi terbahagi kepada 3 teori sosial utama, iaitu teori konflik, teori fungsionalisme dan teori interaksi. Namun, dalam kajian ini, pengkaji akan menumpukan mengenai teori sosiologi berbentuk fungsionalisme dan perkaitannya dengan Undang-Undang Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Moden pada masa kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi ialah Nur Amy Amira binti Zawawi, nombor matrik C18A0279. Pada kesempatan ini, saya ingin menyatakan penyataan masalah yang diambil berdasarkan naskah Hang Nadim Laksamana Jihad karya Abdul Latif Talib. Antara penyataan masalahnya ialah perjuangan masyarakat Melayu dalam mempertahankan Melaka. Penyataan yang utama ialah mengenai semangat juang yang dimiliki oleh masyarakat Melayu bagi mempertahankan Melaka. Hal ini dapat dibuktikan kerana serangan balas yang pantas dilakukan oleh Melaka terhadap kapal perang Portugis yang menggunakan meriam rentaka. Walaupun dalam situasi yang cemas, Hang Nadim tetap melaksanakan strategi terbaik bagi mengalahkan pihak musuh dengan mengatur strategi bersama bendahara Tepuk. Dan penyataan masalah yang kedua ialah institusi masyarakat yang memadan serun
Hal ini berlaku apabila berlakunya perselisihan faham antara Sultan Ahmad dan Sultan Mahmud. Hal ini kerana Sultan Mahmud sangat marah apabila mengetahui Sultan Ahmad meminta pertolongan daripada tentera Jawa tanpa membincangkan dan berunding dengan pemerintahan yang tertinggi pada ketika itu. Disebabkan peristiwa tersebut, Han Nadim serta pengikut dan pegawai-pegawai yang lain memandang serong dan berprasangka buruk terhadap hubungan Sultan Mahmud dan Sultan Ahmad. Terdapat beberapa objektif yang dikemukakan dalam kajian ini. Antaranya ialah yang pertama, mengetahui konsep teori sosiologi dalam karya Hang Nadim Laksamana Jihad hasil penulisan Abdul Latif Talib. Yang kedua, mengemukakan teori sosiologi fungsionalisme dalam karya Hang Nadim Laksamana Jihad hasil penulisan Abdul Latif Talib. Dan yang ketiga, menganalisis undang-undang yang terdapat dalam karya Hang Nadim Laksamana Jihad melalui teori fungsionalisme. Sorotan kajian kami menjelaskan mengenai beberapa kajian lepas yang mengandungi berkaitan dengan teks Hang Nadim Laksamana Jihad dan teori fungsionalisme. Sorotan kajian pertama kami bertajuk Perapatan Jurang Sosiologi dan Sejarah yang ditulis oleh Rahimah Abdul Aziz pada tahun 1990. Secara keseluruhannya, kajian ini membincangkan tentang keterangan ringkas mengenai sosiologi sejarah dan kaedahnya dalam menganalisis kajian dengan bersifat menyeluruh atau makro. Selain itu, sosiologi sejarah dikatakan merupakan satu bentuk usaha untuk menganalisis proses serta masalah masyarakat lepas. Akhir sekali, pengkaji memberi pendapat bahawa bidang sosiologi dan bidang sejarah patut digabungkan bagi tujuan yang baik dan memberi faedah serta kebaikan kepada masyarakat. Serutan kajian seterusnya bertajuk Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons yang dihasilkan oleh Ahmad Rizki Turama. Ringkasnya, kajian tersebut membincangkan satu eksplorasi terhadap teori fungsionalisme yang digagaskan oleh Talcott Parsons dan ianya dihasilkan dalam satu bentuk masyarakat. Tambahan lagi, penulisan Helmi Effendi pada tahun 2019 yang bertajuk Laksamana Hang Nadim, Jenis Perang Melayu juga antara salah satu risalah yang mengisahkan sejarah hebat anak lelaki Hang Jebat tersebut. Dalam risalah itu, penulis mengajak masyarakat untuk lebih mengenali kisah hidup Hang Nadim sebagai seorang pendekar yang patut menjadi contoh tauladan dari segi sifat dan kepahlawanan yang dimilikinya. Zakiah Jamaluddin pada tahun 2001, kajian mengenai masalah sosial remaja. Tinjauan daripada perspektif sosiologi itu merupakan tajuk bagi tugasan ataupun kajian lepas yang ketiga. Di samping itu, Lilan Rafika 2018 kajian mengenai pendekatan struktural fungsional terhadap hukum Islam di Indonesia. Secara ringkasnya, kajian ini membicarakan mengenai struktur fungsionalisme yang merupakan sebuah sudut pandang luas dalam bidang sosiologi dan antropologi yang telah berjaya menafsirkan masyarakat, pemerintah dan agama sebagai satu bentuk struktur bahagian-bahagian yang saling berkaitan dan berhubung. Kumpulan kami telah memilih teori sosiologi iaitu fungsionalisme untuk dikaitkan dengan satu karya tempatan yang bertajuk Hang Nadim Laksamana Jihad. Teori fungsionalisme merupakan satu sistem yang bergantung antara satu sama lain seperti kehidupan bermasyarakat. Menurut White pada tahun 1989, sistem sosial merupakan asas bagi keharmonian dalam kelompok masyarakat. Keharmonian dapat dicapai apabila masyarakat bekerjasama bagi mengendalikan sistem sosial dengan berhemah. Oleh hal yang demikian, kumpulan kami telah menggunakan kaedah kualitatif di dalam kajian ini. Umum mengetahui bahawa kaedah kualitatif hanya akan melibatkan penulisan, pendapat dan pembacaan daripada buku, jurnal dan dokumentasi. Dengan pengumpulan data yang dilakukan, ia akan memberi dan membantu bagi menghasilkan bahagian yang seterusnya iaitu analisis kajian. Karya penulisan Hang Nadim memperlihatkan teori fungsionalisme mengutamakan sistem pemerintahan dan sistem sosial dalam kalangan masyarakat. Ini dapat dilihat melalui beberapa contoh analisis yang kumpulan kami telah sediakan melalui teks Hang Nadim Laksamana Jihad. Antaranya ialah
Pertama, semangat juang untuk melakukan serangan balas terhadap Portugis. Setelah Melaka jatuh di tangan Portugis, semangat juang rakyat dan pahlawan-pahlawan Melaka tidak jatuh. Malah, mereka masih bersemangat untuk mendapatkan tanah kelahiran yang mereka cintai daripada taklukan Portugis. Penulis telah menceritakan situasi ini pada bahagian bab 6 pada muka surat 48. Analisis yang seterusnya ialah hubungan yang terjalin kembali. Hang Nadim merasa bersalah apabila Sultan Alauddin Riayat Shah telah menitahkan Hang Nadim untuk pergi ke Pahang bagi mengembalikan hubungan yang retak untuk dipulihkan semula dengan pihak istana Pahang. Dengan rendah diri, Hang Nadim telah menghadap sembah dan menyatakan ia merupakan perintah Sultan yang wajib dilaksanakan dan sekiranya Sultan Pahang ingin membunuhnya, dia bersedia untuk menerimanya. Akan tetapi pada akhirnya Sultan Pahang telah menerima maaf dari Hang Nadim dan mereka berbaik semula. Akhir sekali, peranan masyarakat yang mempertahankan tanah air daripada serangan musuh. Itu sahaja beberapa contoh analisis yang telah kumpulan kami sediakan dalam kajian ini. Pengarang dan kepengarangan. Pengarang bagi novel Hang Nadim Laksmana Jihad ialah Abdul Latif Talib atau lebih dikenali sebagai Pak Talib. Beliau dilahirkan pada 2 Jun 1954 di Kampung Ulu Seperi, Rembau, Negeri Sembilan. Pengarang ini masih bergiat aktif menulis dan terkenal di Malaysia. Beliau mula menceburkan diri di dalam bidang penulisan sastra bermula pada tahun 1999. Beliau terkenal sebagai seorang penulis prolifik melalui novel-novel sejarah Islam yang ditulis oleh beliau yang dikenali sebagai siri novel sejarah Islam. Antara karya beliau ialah Bilal bin Rabah, Pengumandang Seruan Langit, Abu Ubaidah, Penakluk Parsi, Khalid Memburu Syahid, Lembing Awang Pulang ke Dayang dan sebagainya. Kepengarangan. Novel-novel sejarah yang ditulis oleh Abdul Latif Talib berupaya untuk menarik minat pembaca daripada kalangan remaja untuk mendalami sejarah Islam. Penulisannya seringkali mendapat pujian kerana gaya bahasanya yang mudah dibaca. Hasil karya beliau juga pernah mendapat ulasan yang baik daripada pengulas dari luar negara iaitu Singapura. Namun, banyak juga hasil karya yang ditulis oleh beliau mendapat kritikan daripada pelbagai pihak disebabkan kesahihan fakta sejarah yang terkandung dalam hasil karya penulisan beliau. Walau bagaimanapun, beliau akan menjawab kritikan yang diberikan dengan mengemukakan sumber-sumber rujukan yang beliau gunakan bagi memperolehi maklumat seperti buku-buku yang ternama dan diiktiraf serta diyakini kesahihannya. Pak Talib sentiasa menerima dengan hati yang terbuka terhadap sebarang kritikan dan beliau menyatakan kesediaan beliau untuk menerima apa-apa jua teguran daripada mana-mana pihak dan mengakui bahawa ada kekurangan dalam penulisannya yang boleh diperbaiki dan diteliti dengan lebih baik. Daripada semua aspek yang telah dibincangkan dan dikemukakan oleh para pengkaji sebentar tadi, dapatlah disimpulkan bahawa kesusasteraan undang-undang itu mempunyai fungsi yang sangat jelas dalam sistem pentadbiran serta membantu masyarakat menjalani kehidupan yang stabil dan aman, terutamanya dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam sesebuah tamadun dan kerajaan sebagaimana dalam naskah Hang Nadim Laksmana Jihad karya Abdul Latif Talib. Jelaslah, kesusasteraan undang-undang yang digunakan dalam naskah Hang Nadim Laksmana Jihad ini adalah berdasarkan hukum kanun Melaka. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa kesusasteraan undang-undang atau peraturan dan undang-undang amat jelas dan sangat diperlukan dalam pembentukan sebuah kerajaan dan sebuah institusi pentadbiran untuk menjamin keharmonian dan kedaulatan sesebuah kerajaan.